Okey, dah 9.40. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini untuk fizik kita sambung lagi. Kita punya tajuk, hari tu kita dah tengok muatan haba dengan muatan haba tentu. Yang mana kalau muatan haba ni berkaitan dengan kenaikan suhu apabila dibekalkan satu tenaga apabila dibekalkan tenaga haba Okay, so next ni tajuk kita seterusnya pada hari ini, haba pendam tentu ni berkaitan dengan tenaga haba juga, tapi tenaga haba digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul dan tidak berlaku perubahan suhu. Okay, so bila tak ada perubahan suhu, kita panggil haba pendam. Okay, sebelum kita continue, kita tengok dulu info-info simple. Okay, yang pertama, haba pendam. Untuk kita tahu tentang haba pendam ni, kita tengok dulu, kita tahu jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, iaitu berpejal, cecair dan gas. Ini memang awak dah tahu lama dah kan? Okay. Perbezaan antara 3 keadaan jirim dari segi susunan dan pergerakan molekul menunjukkan ikatan antara molekul pepejal adalah yang paling kuat. So pepejal ni, that's why bila dia kuat, bentuk dia tetap. Okay. Kemudian kita ada, selepas pepejal tu kita ada cecair. Kalau molekul cecair, ikatan antara molekul dia lebih kuat pula daripada gas. Kalau gas adalah ikatan molekul paling lemah. Okay. So dekat sini poin penting, kita tahu keadaan pepejal ni ialah tentang ikatan antara molekul dia. Pepejal ikatan antara molekul dia adalah yang paling kuat dan yang paling lemah ialah gas. Gas ikatan antara molekul dia adalah yang paling lemah. That's why bila kita tengok udara ataupun udara sekeliling kita tu adalah gas, kita tak nampak bentuknya dengan lebih jelas kan? Okay, sebab ikatan antara molekul dia adalah yang paling lemah. Okay. Semasa proses perubahan fasa jirim, perubahan fasa ni maknanya contoh dari pepejal bertukar menjadi cecair, dari cecair berubah menjadi wap. Semasa proses ni suhu adalah tetap. Okay. Yang kita tengok sebelum ni muatan haba tentu, suhu dia akan naik kan. Apabila kita bekalkan, katalah macam air 4200 joule tenaga haba kita bekalkan. So bila dia dah cukup 4200 joule, kita bekalkan lagi, dah cukup je, dia naik 1 darjah Celsius, kita bekalkan lagi, dia naik lagi 1 darjah Celsius sampailah kepada suhu maksimum dia. Contoh air, suhu maksimum air sulit 100 darjah Celsius kan. Okay, tapi untuk proses perubahan fasa jirim yang mana melibatkan peleburan dan pendidihan, suhu adalah tetap. Itu keyword penting untuk haba pendam, yang mana suhu semasa berlakunya proses perubahan jirim tu adalah tetap. Okay. So suhu adalah tetap walaupun haba terus dibekalkan. Okay, sampai bila haba ni terus dibekalkan? Sampailah semua ikatan jirim tu dah putus, dah berubah. Contoh daripada pepejal dah jadi cecair, semua dah bertukar menjadi cecair. Barulah haba yang kita bekalkan tu digunakan untuk kenaikan suhu pula. So that's why kita ada belajar muatan haba tentu dan juga haba pendam. Okay. So haba yang diserap semasa peleburan dan pendidihan tanpa perubahan suhu dikenali sebagai haba pendam. So faham haba pendam maknanya haba yang kita gunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul. Okay. So yang dah join jangan lupa type nama anda. Type nama sepatutnya dah ada 19 nama. Okay.
Kemudian tak kira lah semasa proses tu, proses peleburan ke ataupun kondensasi ke, pembekuan ke, semua kita panggil haba pendam. Cuma kalau haba yang kita serap tu untuk digunakan untuk peleburan dan pendidikan, tak ada perubahan suhu, kita panggil haba pendam. Semasa kondensasi, kondensasi tahu kan? Contoh kondensasi ialah awak letak air ais dekat atas meja, lama-lama ada keluar air kat keliling dia kan. Okay, yang itu kondensasi. Semasa proses kondensasi pula, haba pendam dia bebaskan. Maknanya dia keluarkan haba. Dia lepaskan haba. Okay. Itu pun proses tak ada perubahan suhu. Okay. Yang ada perubahan suhu apabila muatan haba dia. Proses muatan haba. So boleh so disebut haba pendam. Maknanya tidak ada perubahan suhu. Poin paling penting, tidak ada perubahan suhu. Okay, this one lah. Okay, next. Maknanya dah tahu tentang haba pendam. Kita tengok satu situasi. Okay. Proses perubahan fasa jirim. Okay. So, kalau haba pendam itu kita serap. Dekat sini Okay, yang ini adalah proses perubahan fasa jirim. Okay, sekarang kita tengok proses katalah kita ni, katalah kita guna ais lah yang ni Okay, dalam keadaan pepejal, ikatan antara jirim ni, dia adalah amat rapat ni Ini adalah dia punya struktur untuk ikatan jirim pepejal. Ya, yang mana sebelum berlaku proses perubahan jirim ni, dia punya molekul tu adalah rapat-rapat, tersusun dengan rapat. Kemudian berlaku, katalah dari pepejal, kita nak leburkan dia jadi cecair. Kita nak dia jadi cecair. So, semasa proses, awak tengok ada je perubahan bentuk, contoh dari pepejal jadi cecair. Sebelum dia jadi cecair sepenuhnya, awak akan nampak kan, biasalah awak tengok kat contoh ais tu, sekeliling dia ada air, ais tu makin lama makin mengecil. Okay? Selagi ada perubahan bentuk, selagi itu haba pendam berlaku. Haba pendam diserap untuk, maknanya apa sahaja tenaga haba yang kita bekalkan kepada pepejal tu akan digunakan untuk menukarkan struktur jirim tu. Okay. So dekat sini haba pendam diserap. Okay. Kemudian bila haba pendam itu diserap, berlakulah peleburan. Okay. Bila semua dah tukar menjadi cecair, semua dah tukar jadi cecair. Pada masa itu, okay, haba pendam pula yang sekarang ni nak berubah jadi gas. Okay, bila berlaku perubahan bentuk, contoh kita bekalkan lagi haba. Tapi sebenarnya ada juga muatan haba berlaku kat sini. Contoh, dari pepejal nak jadi ais tadi, okay, semua haba kita bekalkan digunakan untuk memecahkan ikatan antara jirim. Okay, akhirnya semua dah bertukar menjadi cecair. Kemudian berlaku pula muatan haba yang mana air tadi tu terbekalkan lagi dengan haba sampailah kepada suhu 100 darjah Celsius katakan. Okay. Kita tahu bila sesuatu air tu dah sampai kepada suhu 100 darjah Celsius, semua haba yang kita bekalkan tu dia dah tak naik suhu dah. Dia gunakan untuk sampai dekat 100 ni digunakan untuk memecahkan ikatan antara jirim. Tulis nama yang baru join. Ikatan antara jirim dalam cecair tu. Okay. So, kita bekalkan lagi haba, suhu tak naik tapi haba tu digunakan untuk memecahkan ikatan antara jirim cecair tu. Okay. Maknanya semasa proses memecahkan ikatan antara jirim ni, suhu tidak naik.
Okey. Dan akhirnya ada cecair dah berubah jadi gas. Okey. Ni yang proses akhir lah. Dan ada juga masih lagi dalam keadaan cecair, ada juga yang dah tukar menjadi gas. Jadi kalau awak tengok situasi itu ada dua keadaan jirim, maka kita kata masa tu berlakulah haba pendam. Okay. Untuk proses dari cecair kepada gas, okay, haba pendam diserap. Maknanya haba kita bekalkan tu diserap. Okay. Tapi kalau proses itu terbalik, maknanya sekarang ni dari gas, dari gas kita nak tukar kepada cair. Proses tu timbal balik Okay. Kalau dari gas kita nak jadi cecair macam yang ni, haba tadi dia bebaskan. Dia bebaskan haba daripada objek tu. Bila haba dibebaskan, maka ada ikatan jirim semakin rapat. Okay, dah tak ada haba yang meregangkan ikatan antara jirim. So akhirnya semua bertukar menjadi cecair kembali. Ini adalah proses kondensasi. Kalau tadi dari cecair kepada gas kita panggil pendidihan. Yang biasa kan orang ajar sains. Okay. Kemudian kalau dia lepaskan lagi haba pendam tadi, last sekali bila dibebaskan haba berlaku pembekuan dan akhirnya menjadi pepejal. Okay, so proses haba pendam ni saya rasa awak dah boleh faham sendirilah. Cuma kita nak tahu istilah haba pendam tu. So ingat bila berlaku haba pendam, suhu tiada kenaikan suhu, tiada perubahan suhu, tapi berlaku perubahan ikatan antara jirim. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, tak ada Okay, kita continue lagi. Tadi kita dah tengok proses perubahan fasa jirim untuk katalah sebagai contoh ni adalah air. Okay, next. Kita tengok pula tadi adalah haba pendam. Bila haba pendam kita tak sebut sama macam mata haba juga. Bila haba pendam tentu, ada perkataan tentu, tambahkan dalam definition tu 1 kg. Okay, haba pendam tentu, ini L haba pendam tentu yang ni adalah L. Ni adalah L. Okay. Bagi suatu bahan, ialah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Okay, so bila dia minta definition, awak kena sebut pembebasan haba ataupun haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan ni kena sebut tanpa perubahan suhu. Yang mana merah. Itu poin penting. Okay, ada perkataan tentu kena sebut bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Tanpa perubahan suhu je kita tahu itu adalah haba pendam tentu. Okay. So, haba pendam tentu L sama dengan Q per M. Ini adalah formula dia. Formula untuk dapatkan haba pendam tentu. L mewakili haba pendam sebab ni tadi L sama dengan Q per M. Okay. Yang mana Q adalah kuantiti haba. Berapa kuantiti haba dia. Dan M adalah jisim. Ingat kalau jisim dia mesti dalam kg. Kuantiti haba adalah joule. So that's why daripada formula ni kita dapat unit SI bagi suatu haba pendam ialah joule per kg. This one Joule per kg negatif 1. Dah kata per tu tak payah negatif 1 tu kan. Okay. So joule per kg. Q tu mesti dalam joule, GC mesti dalam kg, jangan biar dia dalam gram. So kalau dia dalam gram, awak kena tukarkan dia kepada kg lah. Okay, sebab kita nak unit SI Okay, next. 2 jenis haba pendam tentu. Kita ada 2 jenis haba pendam tentu.
Yang pertama ialah haba pendam tentu pelaporan. Okay. Haba pendam tentu pelaporan yang mana haba pendam tentu pelaporan kita wakilkan dengan F. LF ni Haba pendam tentu pelaporan F. LF bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap. Okay, istilah dia memang tetap diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan. Maknanya untuk pelaporan ni dia punya proses kita ambil daripada pepejal kepada cecair ataupun dari cecair kepada pepejal. Timbal baliklah Okay, jadi kalau disebut haba pendam tentu pelaporan, maknanya adalah proses di mana haba diserap semasa peleburan. Peleburan maknanya dari pepejal kepada cecair ataupun kuantiti haba yang dibebaskan. Maknanya dari cecair nak tukar kepada pepejal pula. Okay, so proses ke atas ni lah. Kalau tengok haba pendam tentu pelaporan, ada perkataan tentu jangan lupa sebut 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Okay, so tu penting lah. Okay, so ingat kalau proses pepejal kepada cecair atau cecair kepada pepejal, haba pendam tentu pelaporan. Kemudian kita ada haba pendam tentu penguapan. Okay. Kalau haba pendam tentu penguapan pula adalah satu proses yang mana kuantiti haba yang diserap semasa pendidikan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Kena sebut tanpa perubahan suhu. So kena ingat haba pendam tentu penguapan maknanya dia berkaitan antara cecair kepada gas atau dari gas kepada cecair. Itu adalah haba pendam tentu penguapan. Tengok penguapan dia wap-wap ni dah tahu gas So yang penting kena sebut 1 kg bahan itu tanpa perubahan. So definition ni wajib keluar setiap kali ada soalan struktur. Jadi make sure awak tahulah setiap kali start je soalan struktur dia mesti akan tanya definition dulu. So macam definition dia tanya. Okay. File info. Berdasarkan teori kinetik Jirim, semakin tinggi tenaga kinetik purata molekul, semakin tinggi suhu suatu objek. Ini adalah info tentang teori kinetik Jirim. Tapi semasa proses haba pendam, kita tidak tambahkan tenaga kinetik purata molekul. Sebab tu suhu dia adalah tetap. Ni just awak boleh saya dapat info. Semua dalam buku teks saya ada Buku teks awak dah lengkap. Okey, sekarang kita tengok proses kalau dia bagi dalam bentuk graf, boleh nampak tak? Tu kecil sangat. Okey, kita tengok proses dari pepejal. Yang ni dalam bentuk graf sebenarnya sama macam yang gambar kita tunjuk tadi tu. Okay, yang awal-awal tadi. So cuma ni dalam bentuk graf. Kalau dalam soalan exam, bentuk graf ni memang famous juga. Okay, contoh dia akan tanya apakah proses yang berlaku semasa Q dan R. Okay, jadi titik Q ke R tu apa berlaku. Okay, kalau awak tengok dalam situasi graf ni dia ada, yang penting awak tengok dulu apa paksi Y, apa paksi X. Okay, sekarang kita tengok paksi Y adalah suhu. Paksi X adalah masa. Okay, ini adalah proses pepejal kepada gas. Okay, kita tengok dulu untuk dari situasi P ke Q. Okay, dalam graf ni dari P ke Q ni awak tengok suhu dia. Okay, kita analisis dulu dari proses dari P ke Q. Okay, semasa dekat P ni dia adalah pepejal kan.
sampailah dekat Q ni. Ya, dari P sampai ke Q ni, awak tengok ada kenaikan suhu. Allah. Okey, ada kenaikan suhu. Awak tengok dari P ke Q, ada kenaikan suhu. Sebab kita tengok dekat part CY dia naik dari P pergi ke Q. Ya, dia curve kan. Okey, bila dia ada perubahan suhu, maknanya semasa proses ini berlaku muatan haba. Okay, sebab ada perubahan suhu je, muatan haba. Okay. Bila muatan haba, kita sebut apa sahaja tenaga haba yang kita bekalkan digunakan untuk naikkan suhu dia. Jadi maknanya semasa proses dari P ke Q, ada tak berlaku perubahan jirim dia? Kalau awak dah faham saya explain dari tadi, kita cuba tanya. Masa dari awal lah. Okey, ada sesiapa boleh explain masa dari P ke Q ni, ada tak berlaku perubahan jirim? Masuk. Okey. Kita tanya dekat nak tanya je ramai left . Okey, lelaki lah lelaki ramai . Ahmad Faris Ishraf, dari P ke Q, ada tak berlaku perubahan jirim bila dia ada kenaikan suhu? Faris Ishraf. Rasanya ada kot. Ada perubahan jirim? Mana setting suara kan? Okay. Okay, so kalau kita tengok keyword dia penting, keyword penting dia ialah kalau dia kenaikan suhu je, maknanya tidak ada perubahan jirim. That's why saya kata keyword penting apa. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dari proses P ke Q, ada kenaikan suhu. Sebab kita tengok dekat part CY ni, okay, dia ada kenaikan suhu dia. Okay. Bila ada kenaikan suhu je, maka tidak berlaku perubahan jirim. Maknanya dia dari P hinggalah ke Q, dia dalam keadaan pepejal. Okay, boleh faham tak? That's why kita nak take a konsep. Kita tengok dulu apa dia punya basic dia. Basic dia kalau ada kenaikan suhu, kat sini ada kenaikan suhu dari P ke Q, maka tidak berlaku perubahan jirim. Maknanya dia sepanjang ni adalah pepejal. Jadi suhu naik, haba yang kita bekalkan tu digunakan untuk naikkan suhu. Jadi tak ada perubahan jirim. Jadi dari P ke Q ni dah tulis pun kat situ. Adalah dalam keadaan pepejal. Okay, so keyword penting apa? Ada perubahan suhu, keadaan jirim itu tidak berubah. Okay. Kemudian kita tengok dari Q ke R. Q ke R ni, awak tengok suhu dia sama. Dari Q ke R ni suhu dia sama. Straight line je. Okay, dari Q ke R tu garis dia adalah selari dengan paksi X. Paksi X tu masa kan? Okay, dia selari. So maknanya suhu dia sama je. Okay, jadi bila suhu sama, maknanya semua haba yang kita bekalkan pada objek itu digunakan untuk memecahkan ikatan antara jirim. Jadi masa Q ke R tu, ada objek tu dalam keadaan pepejal tambah cecair. Ada yang dah berubah jadi cecair, ada yang masih lagi dalam keadaan pepejal. Jadi dekat sini proses berlaku haba pendam. Sebab haba yang kita bekalkan digunakan untuk memecahkan ikatan antara jirim. Jadi dekat sini dia punya keadaan ada pepejal dan juga cecair. Kemudian kita tengok pula dari yang seterusnya, dari R ke S. Okey, dari R ke S ni kita tengok ada kenaikan suhu. Ya, kat sini ada kenaikan suhu. Bila ada kenaikan suhu dekat sini, muatan haba. Kalau dia tanya apa proses yang berlaku ke, awak sebut berlaku haba yang dibekalkan digunakan untuk
menaikkan suhu. Sebab ada kenaikan suhu ni menunjukkan haba digunakan untuk naikkan suhu dia. Muatan haba tentu Kemudian masa RS ni semua tadi start dari R ni semua objek tu dah jadi cecair. Okay, maknanya semua molekul dah berubah menjadi cecair, dia punya ikatan dah pecah semua jadi cecair. Dan bila kita bekalkan lagi haba, haba tu digunakan untuk naikkan suhu sahaja. So that's why kita kata proses dari R ke S ni ialah muatan haba. Kemudian sampai dekat S, okay? Sampai dekat S, dia dah capai satu suhu takat didih dia. Okay, kalau ini adalah cecair, sampai dekat 100 darjah Celsius ni, 100 darjah Celsius ni, maknanya semua cecair tadi dia dah start berubah jadi gas sedikit masa sampai kat suhu ni dan juga ada juga yang masih dalam keadaan cecair. Jadi bila kita tengok suhu tidak berubah, dekat sini suhu tak berubah kan? Tengok graf, suhu tak berubah. Tak ada perubahan suhu, maknanya dekat sini haba pendam. Okay, kalau dari cecair dan gas kita panggil haba pendam tentu penguapan. Yang tadilah yang ada dua jenis haba pendam tadi kan. Okay, so kalau dari cecair dan gas dekat situ kita panggil haba pendam tentu penguapan. Penguapan. Okay. Kemudian ada lagi kenaikan suhu seterusnya dekat sini dari T ni, dekat T ni maknanya semua cecair tadi dah berubah menjadi gas. Kalau kita bekalkan lagi haba, tenaga haba kepada objek itu, so tenaga haba tu dia akan gunakan untuk naikkan suhu. Kalau dia masih tak capai suhu maksimum dia lah. Okay. Jadi masa kat sini semua gas kita panaskan, suhu dia makin bertambah, tenaga kinetik molekul pun bertambah. Sampailah sebab dia dah bertukar jadi gas, sampailah semua objek tu dah bertukar menjadi gas, habis hilang ke persekitaran. Ada soalan tak setakat ni? So ingat konsep hari ni ialah macam mana kita nak bezakan haba pendam dengan muatan haba ialah tentang kenaikan suhu. Kalau awak tengok tiada perubahan suhu, maknanya dia haba pendam. Kalau ada kenaikan suhu, maknanya dia muatan haba tentu. Ada soalan setakat ni? Cikgu nak tanya. Ya, saya punya laptop ni problem sikit, tak dengar. Sekejap, aku kena pakai bentar. Okey, nak tanya soalan? Kalau dia tanya keadaan Q ke R, kita Q cakap ke R. kita cakap pepejasan cecair lah kan? Yes, mesti sebut dua-dua. Kalau awak sebut pepejal saja salah. Boleh? Kalau dia minta keadaan, kena sebut pepejal dan cecair. Ada soalan lagi? Tak ada? Okay, so boleh dekat buku teks tu pun dia dah bagi dia punya poin-poin penting. Contoh dekat situ dia bagi PQ, pepejal dipanaskan sehingga takat lebur, haba diserap, suhu bertambah, tenaga kinetik molekul. Okay, so yang ni semua dia terangkan tu lah, cuma saya kaitkan, saya tambah sikit lagi tentang muatan haba, yang kat mana muatan haba, dekat mana haba pendam tentu. Okay, so yang dekat P dan Q tu haba pendam tentu pelakuran so kita ada dua jenis haba pendam tentu pelakuran. Okay, so kita teruskan lagi. Okay, yang ini pula adalah proses lengkung penyejukan. Yang ni tadi lengkung pemanasan sebab dari pepejal suhu dia naik paling maksimum dekat U lah. Okay, kemudian kita ada lengkung penyejukan. Lengkung penyejukan pun sama je macam kita explain pemanasan tadi, cuma proses dia songsang terbalik.
Okay, dari gas kita nak tukarkan dia jadi pepejal. Okay, so dekat sini dia start dari P ke Q. P ke Q adalah fasa gas yang mana kita nampak dekat situ adalah perubahan suhu dia menurun. Ada perubahan suhu maknanya dekat sini proses muatan haba tentu yang mana kita maknanya masa proses penyejukan muatan haba ni kita kena keluarkan contoh macam air. Katalah kita guna air kan, okay, sebagai objek dia. Maknanya dia kena bebaskan 4,200 joule air punya haba. Okay, dia kena bebaskan 4,200 joule haba baru turun 1 darjah Celsius. Kemudian bebaskan lagi 4,200 joule tenaga haba. Dia akan turun lagi suhu dia sampailah kepada takat didih dia. Takat didih ingat kalau air, saya senang guna air je lah kan sebab awak biasa dengan air. Katalah sampai kepada kita turunkan suhu dia tadi, sampailah dia dah bebaskan sehinggalah dia dapat suhu 100 darjah Celsius. Tak tahulah berapa minit. Okay. Kemudian fasa Q ke R, suhu tetap sama, maknanya suhu tadi 100 dekat sini, this one. So sini pun 100 lah. Suhu tidak berubah, maknanya kat sini haba pendam tentu penguapan. Maknanya haba dia kena lepaskan lagi haba sampailah dia punya ikatan antara molekul tu jadi semakin rapat dan akhirnya menjadi cecair. Dan dari proses R ke S ni pun ada perubahan suhu, maknanya suhu dia kena keluarkan lagi 4,200 joule tenaga haba dia kena bebaskan lagi sampailah dia dapat paras takat beku iaitu 0 darjah Celsius. Okay, bila tak ada perubahan suhu, okay, tak ada perubahan suhu dari X ke T tu maknanya dah ada yang tukar jadi cecair sebab dia bebaskan lagi haba kan. Ada yang jadi cecair, ada yang jadi pepejal dan last sekali sampai dah dekat T dan U ni memang dia dah bertukar menjadi pepejal tapi dia masih menurunkan lagi dia punya suhu sehinggalah sampai paling minimum yang dia boleh dapat. Okay. So itu adalah proses penyejukan. Okay. Yang ini proses perubahan fasa air. Yang ini kita tengok, yang ni awak biasa tengok lah. Semasa ais melebur, molekul ais menyerap haba pendam pelakuran. Sebab apa pelakuran? Ingat, proses kalau pepejal pada cecair je, pelakuran. Menyebabkan perubahan fasa ais daripada pepejal kepada cecair. Semasa air mendidih, molekul air menyerap haba, menyebabkan berlakulah perubahan fasa air tu daripada cecair kepada gas dan seterusnya. Okay. Yang ni terkondensasi ni awak boleh tengok dia tutup katalah ada bawah masuk. Okay, so dalam yang kondensasi tu contoh dia tengah beruap-uap tu awak pun tutup air tu. So terjadilah kondensasi. So kalau awak tengok gambar tu awak boleh nampak lah air yang kat atas tu kan, yang itu dah jadi air. Okay. Okay, perubahan dari fasa cecair kepada wap memerlukan haba pendam untuk penguapan. Senang je, cecair wap je, haba pendam tentu penguapan. Cecair yang tersejat, molekul cecair menyerap haba pendam tentu penguapan untuk memutuskan ikatan antara molekul. Sekejap. Tolong tulis nama nanti kan ada saya tak tanda dekat kehadiran. Sekarang dah kena ambil kehadiran. Tolong type nama dekat in-call messages itu. Thank you. Okay. 10.30 kita habiskan kelas. Okay. Kita tengok dekat sini ada video penyejukan oleh nitrogen cecair. Sekejap. Kalau awak tengok dalam buku teks pun dia ada dah bagi link ni so awak boleh buka sendiri sebenarnya. Tapi sekejap.
tengok sama-sama. Salah ni. Sepatutnya HTTP. Semalam nak download malah pula besar sangat. Okay. Boleh buka lah pula. Awak buka sendiri lah. Dekat buku teks ada. Alamak, semalam buka boleh. Sekejap ni. Sebenarnya yang nitrogen cecair ni dia nak tunjukkan proses buat ais krim yang mana dia gunakan nitrogen cecair. Nitrogen cecair ni adalah sejenis bahan yang mana dia punya suhu rendah sangat, yang mana kalau awak pernah dengar kan, kalau orang kata kalau terpegang nitrogen cecair tu amatlah bahaya, yang mana boleh mereputkan apa dia punya tulang semua sebab dia terlalu rendah suhu dia. That's why dia guna nitrogen cecair untuk buat ais krim, sebab nanti dia boleh sejukkan bahan tu dengan cepat dan akhirnya jadi pecah lah. Dan awak juga boleh tengok video pemanasan kopi espresso. Semua ni ada dalam buku teks dia punya link. Ni saya ambil, cuma kalau nak buka boleh pula. Okay, so next kita tengok sebenarnya dah habis dah. Dia ulang benda yang sama je. Kita nak cerita tentang haba pendam tentu, pelakuran lah haba pendam tentu. Haba pendam tentu dia nak explain tentang peleburan, penyedatan, pendidihan dan kondensasi. So contoh untuk peleburan ni dia guna penyejukan minuman dan makanan oleh ketulan ais. Yang ni biasa awak buat. Contoh kalau awak nak minum air yang sejuk, awak pun letak ais dalam awak punya air. So dia akan jadi sejuk kan. Okay, so itu ais tu akan melebur. So kita panggil itu adalah haba pendam tentu. Yang berlaku prosesnya adalah proses peleburan. Sekejap. Apa boleh buka sekejap. Kemudian kita ada penyejatan. Proses penyejatan ni awak biasa juga. Contoh orang yang berpeluh, lepas awak buat apa-apa aktiviti yang menyebabkan awak berpeluh, kemudian bila awak dah berpeluh barulah awak rasa badan awak sejuk kan. Okay, kenapa proses tu awak rasa sejuk? Disebabkan oleh berlaku proses yang mana dia nak tukarkan dia akan haba-haba dari badan awak tu menyebabkan berlaku kondensasi sekat dengan awak punya permukaan kulit dan akhirnya berlakulah rasa sejuk kat badan awak tu. Itu semua dia nak kaitkan dengan okey. So dan kemudian dia bagi pendidihan, penyejukan oleh nitrogen cecair, kondensasi, proses mengukus makanan. Okey, contoh mengukus makanan ni awak letak pernah masak, orang macam tak pernah masak je kan. Kalau kukus makanan ni maknanya haba daripada wap tu tadi kena pada awak, masa katalah awak nak kukus ikan ke apa, haba dari wap tu tadi akan kena pada ikan tu menyebabkan haba tadi kan dah naik sampai 100 darjah Celsius kan. So bila haba tu kena dekat ikan, so ikan tu masak lah. Tu proses mengukus makanan menggunakan konsep haba pendam. Okay, so kita tengok, kita dah habis dah tu tentang haba pendam. So yang penting ialah aplikasi dia. Dekat sini kita tengok sistem penyejukan dalam peti sejuk.
So kalau peti sejuk ni konsep dia guna samalah, semua haba pendam. Okay, so dekat sini kita ada start pada nombor 1. Nombor 1 di mana? Okay, nombor 1 kat bawah tu. Okay, first kita ada pemampat. Pemampat ni digunakan untuk memampatkan ejen penyejuk. Sebenarnya gas. Kalau orang kata peti ais awak tu dah tak rasa sejuk dah, maknanya gas dia dah habis. Pemampat dia tu maknanya bahan dalam pemampat dia tu dah tak ada dah gas dia. That's why peti ais dia dah tak sejuk. Kalau nak ganti gas saja. So pemampat ni memampatkan ejen penyejuk gas untuk menambah tekanan dan suhunya. Okey, kemudian dia pun gas tu dia akan tukarkan menjadi, mula dia memampat dia jadi pepejal lah kan. Okey. Kemudian dia lepaskan. Dia lalu, awak perasan tak yang ni ada condenser. Condenser ni dia akan tempat yang mana dia akan lalukan gas sejuk tadi. Okay, gas sejuk tu lalu dekat condenser, yang mana dekat condenser ni dia dah serap. Tujuan dia lalukan gas yang sejuk tadi supaya dia dapat serap semua yang panas daripada peti ais tu. Okay. Kemudian dia sampai dekat atas nombor 3, injap pengembang tu. Ejen penyejuk mengalir, maknanya tadi dia kan dah sejukkan, dia lalu gas, kemudian dia kena panas tadi tu, sudah berlaku kondensasi, okay. Dia bertukar, okay, kat sini injap pengembang, kemudian berlakulah, maknanya dekat sini dia bagi semua proses yang berlaku, iaitu nombor 4 ni dekat sini adalah haba diserap. Okay, sebab nanti kalau awak perasan peti ais ni, kalau zaman dulu-dulu punya peti ais, sekarang saya tak pasti ada air ke tak. Tapi dekat bahagian bawah tu, dia memang ada sediakan satu tempat yang mana kita kena tengok ada air ke tak. Kalau misalnya awak buat defrost dekat peti ais awak tu, kadang-kadang kan peti ais kita dia punya dalam ice box dia tu dah terlalu keras, ada yang melekat-lekat, tebal dah ais dia, so kita buat defrost. Bila kita buat defrost, dia akan berubah menjadi cecair, so air tu kita kena buang. Air tu biasanya kat bahagian bawah, yang mana awak tengok kat situ. So dia punya proses tu dia akan berulang-ulang. So kalau misalnya kita tak nak kalau kita nak bersihkan kita punya peti ais tu, kita nak defrostkan dia, so dia akan cairkanlah ais tu. Tapi kalau misalnya awak nak guna macam biasa, sejuk je peti ais tu, biasanya awak tak nak tengok pun kan. Biasanya peti ais tu sejuk je kan. Okay? Sebab dia ada gas ni. Gas yang mana dia tukar, yang mana boleh menurunkan suhu dalam peti ais tu. Okay? So awak boleh tengok sendiri, saya tak pasti dekat buku teks muka surat berapa. Awak boleh tengok dalam buku teks . Kemudian kita ada aplikasi penyejatan peluh. Okay? Kita akan berpeluh pada hari yang panas atau semasa melakukan kerja yang berat. Apabila peluh itu tersejat, haba akan diserap daripada badan. Maknanya dia kan ada peluh tu kan jenis cecair kan. So dia ada interact pula dengan badan kita. So haba akan kita serap, diserap oleh peluh kita tu. Kemudian sekeliling kita pula peluh tadi akan tersejat. Bila tersejat, dia akan rasa, badan kita pun akan rasa sejuk sebab dia dah ambil haba tadi tu diserap ke sekeliling. Berlaku kadar penyejatan dan berlakunya rasa kesan penyejukan. Air lambat yang masuk. Habislah. Tolong type nama yang baru masuk ni. Sepatutnya ada 28 nama. Okay. Kemudian yang ni awak boleh cuba sendiri. Ini pun kalau ikut logik pun dah boleh ni. Bayangkan. Contoh, basahkan tangan kanan, kemudian tangan kiri jangan basahkan. Dan letakkan di hadapan kupas meja. Yang mana lebih sejuk? Tangan yang ada air basah tadi ke ataupun tangan yang kering? Ini DIY boleh buat sendiri. Confirm tangan yang ada air sejuk, betul tak? Okey, kemudian kita ada contoh pengiraan. Biasanya sepatutnya kita ada eksperimen. Eksperimen ni simple je.
Yang mana dia letakkan ais hancur pemanas rendam semua tu. Yang ini supaya kita letak, kemudian kita ada penimbang sebab dia nak tengok berapa banyak ais yang dah melebur menjadi cecair. Nanti ada pengiraan dia lah. So sekarang kita tengok macam mana kita nak buat pengiraan. Sebelum saya habiskan kelas, kita tengok pengiraan dulu. Formula seperti biasa tadi saya dah tunjuk formula untuk dapatkan haba pendam iaitu Q sama Q pula, sorry, L L haba pendam sama dengan Q per dengan G sip. Itu je formula dia. Okay. Tapi Q ni dalam situasi yang awak tengok je dia ada guna watt je, sama macam muatan haba. Kalau dia ada guna watt je, Q ni kita boleh ganti dengan PT. P ni power, kuasa dalam watt. Awak tengok berapa yang dia bagi. Contoh kat sini 480. Okay, yang itu mewakili power. Kemudian dalam masa 120 saat itu mewakili masa. So kita akan dapat Q lah. Okay, dia tanya berapakah jisim ais yang melebur dalam tempoh pemanasan itu. Okay, yang dia bagi adalah power, this one, P. Kemudian dia bagi masa. Bacaan neraca elektronik berkurang sebanyak 0.172 kg. Okay, maknanya kalau dia dah berkurang, confirm lah itu adalah mewakili dia punya jisim lah kan. Jisim air yang dah melebur. Okay, jadi soalan A dia tanya berapakah jisim ais yang melebur dalam tempoh pemanasan itu. Jadi confirm yang nilai 0.172. So untuk A tu berapakah jisim ais yang melebur? M sama dengan 0.172 kg. Okey, soalan B. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran. Ni baru kita guna haba pendam tentu pelakuran, maknanya kita nak cari Q lah. Okey, so Q sama dengan PT. Dia nak apa? Haba pendam tentu pelakuran ais. LT. So, formula dia Q sama, L sama dengan Q per M. Okay. Kemudian haba pendam tentu kita nak cari L kan. Okay, so PTP kita adalah 480. Masa 120 saat. Bahagi dengan dia punya jisim yang kita dapat tadi, kita assume tak ada gangguan daripada persekitaran. Kita anggap kita punya eksperimen ni memang dah solid, tak ada ralat. Maka kita boleh ambil dia punya M dia 0.172 yang dia bagi tadi lah. Okay. Kemudian tekan je kalkulator. Okay, dapat iaitu 334. Satu lagi dalam exam nanti, tolong jangan buat dalam bentuk contoh 3.35 darab 10 kuasa tu, tak mau. Sebab saya tengok tahun lepas penandaan untuk 2020, siapa yang round off kan macam tu, jawapannya jadi salah. Sayang sangat, padahal pengiraan dah betul. So awak tulis saja panjang-panjang macam mana penjawapan tu, awak tulis saja contoh 334 883 0.7. Macam tu tak apa, 0.7 macam tu. Okay. Jadi unit dia adalah Q adalah joule, M adalah kg, negatif 1. Sebab dalam buku teks dia bagi dalam bentuk round off ataupun dia dah bundarkan. So jangan bundarkan tolong buat jawapan panjang macam ni. Sebab nanti penandaan SPM dia buat salah jawapan last awak tu. Okey, contoh 2. Contoh 2. Sekejap lagi.
Berapakah kuantiti haba yang diperlukan, yang perlu dibekalkan oleh sebuah pemanas air elektrik kepada 0.75 kg air pada suhu 30 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam pada suhu 100 darjah Celsius. Nyatakan andaian yang anda buat dalam pengiraan anda. Okey. So dia dah bagi muatan haba tentu. Kenapa dia bagi muatan haba tentu? Mesti ada sebab kan? Kemudian haba pendam tentu penguapan pun dia dah beri. So dekat sini kita tengok situasi, fahamkan soalan. Dia bagi berapakah kuantiti haba yang perlu dibekalkan oleh sebuah pemanas air elektrik. Pemanas air elektrik kepada 0.75 kg air, suhu asal 30 darjah Celsius untuk mengubah air tersebut menjadi steam. Okey, maknanya kalau kita analisis soalan ni, dia ada perubahan suhu. Okey, kenapa kita kata ada perubahan suhu? Sebab dia kata suhu 100 darjah Celsius, dia ada perubahan suhu. Sebab dari 30 darjah Celsius dia berubah menjadi 100 dan jadi nak mendidih tu. Kemudian dia ada perubahan bentuk jirim dia. Okay. Daripada cecair dia berubah menjadi steam ataupun wap. Jadi bila kita ada perubahan suhu kena guna muatan haba. That's why kita kena analisis soalan kita. Dekat sini kita akan guna muatan haba. Yang ada perubahan bentuk kita akan guna haba pendam. Okay. So kita pun masukkan, okay. Maknanya dari 30 darjah Celsius nak jadi 100 tu muatan haba tentu. Bagi yang dah lupa formula dia, C sama dengan, sebab dia nak berapakah kuantiti haba kan. So Q sama dengan MC theta. Ini untuk muatan haba tentu. So gantikan sahaja, disebut 0.75 kg air. Darab C adalah C air ialah 4.20 darab 10 kuasa 3. Kemudian perubahan suhu ialah 30 ke 100, maknanya perubahan suhu dia adalah 70 darjah Celsius. Tekan sahaja kalkulator untuk dapatkan haba dari 30 darjah Celsius hingga 100. Okay, 0.75 darab 4.2 darab 10 kuasa 3 darab 70. So awak akan dapat 220,500 Joule. Itu baru untuk situasi muatan haba tentu. Kemudian kita ada yang haba pendam, iaitu formula dia Q sama dengan ML. Q sama dengan ML, ini untuk formula haba pendam, iaitu M dia sama lagi 0.75 darab dengan L dia yang ini 2.26 darab 10 kuasa 6. Okey. Tekan saja kalkulator, 0.75 darab 2.26 darab 10 kuasa 6. So kita akan dapat 1695. Okay. Itu untuk haba pendam. Dan last sekali dia nak total haba. Okay, berapa kuantiti haba yang diperlukan. Jadi maknanya kita kena tambah dua-dua. Iaitu Q untuk muatan haba dan Q untuk haba pendam. Kita tambahkan dua-dua, so dapatlah jawapan 220,500. Iaitu 1 Q total ataupun jumlah Q 191,500 Joule. Ada soalan tak setakat ni? Yang penting saya nak highlightkan hari ni ialah haba pendam, dia ada perubahan jirim.
dan tiada perubahan cirim pula. Tiada perubahan suhu. Yang mana yang ada berubah ialah dia punya keadaan cirim. Kemudian kita ada dua jenis haba pendam. Haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu penguapan. Dan seterusnya pengiraan. Kalau nak melibatkan soalan pengiraan, pastikan ada tak situasi muatan haba tentu. Kalau ada, kena tambahkan dua-dua macam soalan ini. Ada soalan setakat ni? Cuba dah tulis nama type nama Okay, so kalau dah tak ada masalah, nanti buat nota. Nanti saya akan bagi nota ni, screenshot dia. Kemudian awak buat latihan ni. Kalau ada masalah boleh tanya. Kemudian, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Okay, pastikan semua dah type nama untuk kehadiran. Dengar type nama sebab ada juga kadang-kadang budak ni dah kata type nama. Tak, type juga. So semua dah type Saya tengok nama satu Bimal, Fazli, Faris Zikri, Wanur Nabila. Ya, Akwan Nisa nak tanya soalan ke? Angkat tangan tadi tu. Tulis nama Tolong tulis nama sebelum saya stopkan recording. Semua dah type Okay, terima kasih semua sebab join kelas. So kejap lagi saya bagi nota tu untuk awak tulis dalam buku. Kelas habis pukul 11. So untuk 20 minutes ni awak buat nota dan buat latihan formatif 4.3. Kalau ada masalah boleh tanya saya. Okay, thank you everyone. The left. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.